Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah hadiahkan kita nikmat iman dan amal, serta Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berkumpul pada malam yang berbahagia ini dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 malam yang mana waktu malamnya seperti waktu siang dan waktu siangnya seperti waktu malam. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menebarkan rahmatnya dan keampunannya dan membebaskan orang-orang yang meminta keampunan daripada dosanya, dan pada malam itu juga Allah memberi kemuliaan. Yang pertama, ibu dan ayah yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Dan yang ketiga, malam hari Arafah. Dan yang akhir sekali, malam Jumaat, ini hari ini. Jadi sedang jemaah dirahmati Allah, limpahan demi limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita, maka cara yang terbaik ialah kita hadiahkan semula balik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mentaati Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan yang sempurna, insan yang telah banyak mengorbankan diri, harta beliau, pengerasaan beliau untuk kita. Maka salah satu cara untuk menimbulkan bibit-bibit cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dengan perantaraan selawat. Dengan perantaraan selawat, ibu dan ayah yang dirahmati Allah, kita dapat menimbulkan sedikit-sedikit cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sedikit cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa buang masa, insya-Allah adik-adik kita daripada Pusat Bimbingan Al-Islah, kita semua secara jamaah kita akan berselawat, dan kemudian ada sedikit tazkirah daripada beberapa ustaz-ustaz kita di sini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi.
يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا يتيامي يا مدين الجود وأنادي يا يتيامي يا مدين الجود طالما أشكو غرامي يا نور
Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, muttafaqun alaihi. Ibu, ayah, adik dan kakak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah izinkan kita untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka permulaan cinta, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ia daripada lidah. Dari lidah. Saya cinta dekat Hafizi. Betul ke cinta tu? Tak tahu, dia dalam hati, kan? Tapi mak Hafizi, biarpun dia tak kata dia cinta pada Hafizi, tapi dia betul-betul cinta. Faham? Ustaz kata dengan Hafiz, Hafiz, saya sayang kat kamu. Ini lidah. Tapi mak Hafiz, biarpun daripada kecil tak pernah cakap dia sayang kat kamu, tapi betul-betul dia sayang pada kita. Jadi permulaan majlis ini, permulaan nak cinta dengan Nabi SAW. Akhir sekali, ibu dan ayah dirahmati Allah, nak tunjuk betul-betul bukti cinta pada Nabi itu macam mana? Ini hadisnya. Kata Nabi SAW, tidak benar-benar beriman, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehinggalah aku lebih dia cintai. Boleh hafal tak ni? Boleh Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu, hafal. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah aku lebih dia cintai dari bapanya, anaknya dan kesemua manusia. Kata Nabi SAW, tidak sempurna iman seseorang sehinggalah aku, yakni Nabi SAW, lebih dia cintai daripada bapanya, daripada anaknya, daripada kesemua manusia. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hari ini hati kita ni cinta pada siapa? Ya ke cinta pada Nabi? Ya ke cinta pada Nabi? Dapat panggilan telefon daripada Haji Yahya, Ustaz, boleh datang tak kuliah hari ni? Saya baru balik Mekah, kepala ni panas. Balik sini belum settle lagi, masih pening lagi. Masih pening. Tapi nak cakap pasal cinta, nak cakap pasal cinta pada Nabi SAW, sangat-sangat kita ni bandingkan dengan apa yang Nabi SAW telah buat untuk kita, tidak setanding cinta kita dengan Nabi SAW. Haji kata, Haji, Ustaz, boleh tak datang ceramah? Saya dah tak larat dah. Semalam-malam majlis selawat dengan mereka lah. Tanya kat diorang, nak selawat tak besok dekat surau si Yusri ni? Semua kata boleh Ustaz, sebab tu lambat bagi tahu. Ini semua diorang yang nak. Alhamdulillah, makan pun sedap makan pun sedap, kan? Jarang-jarang dapat makan macam tu, Masya Allah. Rajin-rajin lah hantar ke sana lauk macam tu. Ini cinta Nabi ke cinta makan? Kan? Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita pergi turun di Dubai. Sampai saja di Dubai, kita ditinggal kapal terbang. Kapal terbang dah tinggalkan kami.
kami terpaksa bermalam di Dubai. Bermalam di Dubai. Kemudian tu esok pagi pukul berapa ya pergi? 12-1 pagi, tak ingat lagu kan? Terus pergi ke Madinah. Sampai ke Madinah. Bila sampai di Madinah di Masjid Nabi SAW, sampai saja terus ziarah Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bila tengok tu, ya Rasul, terasa sangat Nabi SAW, dekat sangat dengan Nabi SAW. Pergi dekat depan makam Rasul SAW, bagi salam. Fulan bin Fulan bagi salam, Fulan bin Fulan bagi salam. Tunduk di depan makam Rasul SAW. Bila tengok sekitar tu, ya Allah, terasa hangatnya. Itu masjid tu besar, Masya Allah, Tabarakallah. Tetapi asal masjid Nabi SAW kecil saja. Rumah Nabi macam tu lah, kecil saja macam tu. Bandingkan dengan rumah kita ni, ya Rasul, tak boleh nak ada perbandingan rumah kita dengan rumah Nabi. Jalan sebelah sana Abu Bakar, jalan sebelah sana Umar, pusing ke belakang Sufa. Tengok madrasah Nabi SAW, kecil saja madrasah Nabi. Besar lagi masjid surau kita ni, ya, tempat asramanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang tidak ada rumah, kecil, lebih kecil daripada ni. Masya Allah, Tabarakallah, pusing sana, jalan sana, jalan sini. Berapa hari kemudian pergi ke Mekah. Daripada Madinah ke Mekah 6 jam perjalanan naik bas Ekon. 6 jam perjalanan naik bas Ekon. Daripada Madinah sampai ke Makkahul Mukarramah. Nak cakap apa? Nak cakap satu peristiwa. Yang ini tak payahlah nak cakap peristiwa-peristiwa lain. Nak cakap peristiwa Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kita daripada Madinah ke Mekah tu 6 jam perjalanan. Sejuk tu aircon. Tapi tengok kiri kanan, memang tak ada asbab kehidupan. Kiri kanan padang pasir terbentang luas, tak ada apa pun. Bayangkan Nabi SAW jalan kaki bukan 6 jam. Jalan kaki, naik kenderaan unta, bergilir dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Susah payahnya Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah atas tujuan agama, supaya kita semua dapat agama, supaya kita semua ini dapat mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kunci untuk masuk dalam syurga ini kalimah yang mana Nabi SAW, kalaulah tidak ada susah payah yang lain, hanya susah payah jalan kaki daripada Mekah ke Madinah sahaja, itu saja satu perkara yang sangat-sangat azim, sangat-sangat agung. Faham tak ni? Punya panas, punyalah dahsyat. Belum lagi kita cakap pasal pengorbanan Nabi SAW yang lain. Jadi adik kakak yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, tidak benar iman satu orang sehingga dia mencintai aku lebih daripada dia mencintai bapanya, lebih daripada cinta anaknya, lebih daripada seluruh manusia. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah, kasih sayang itu sesuatu yang tidak dapat disentuh, tetapi ia sesuatu yang dapat dirasai. Faham? Kasih sayang ni kita tak boleh pegang. Encik kasih sayang sekilo, tak boleh. Ya, ia adalah sesuatu perkara perasaan yang kita rasa. Ibu bapa dan anak dicintai. Ibu bapa sayang anak, anak sayang ibu ayah, guru sayang murid, murid sayang guru. Ini sayang ustaz tak? Sayang? Betul? Betul. Kita naik kapal. Naik kapal ni, bawah ni ustaz tak pandai berenang, kamu pun tak pandai berenang. Naik kapal bocor. Cuma ada satu boya jaket tu je. Jaket tu dekat tempat kamu. Air dah makin turun. Air dah makin lama makin penuh dekat dalam sampan kita ni. Engkau sayang aku tak? Sayang.
Sayang betul Sekarang ni air dah sampai ke betis, masih sayang lagi? Goyang lah. Air sekarang dah sampai ke pinggang. Kamu tak tahu berenang, saya tak tahu berenang. Siapa nak ambil boya ni? Oh, nampak tuan. Masya Allah. Ustaz dia kata. Ustaz dia kata. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya percaya 100% percaya dia akan selamat diri untuk diri dia sendiri. Percayalah, yakin. Hatta ulama bagi tahu, dalam keadaan-keadaan tertentu, satu orang ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu yang mencintai anaknya, sangat-sangat mencintai anak, sayang kepada anak. Anak ni kalau kenapa ni tak bolehlah, tak mampu, kan? Mesti sedih. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah, dalam satu keadaan ulama bagi tahu, bila mana kita di padang mahsyar, matahari dekat atas kepala sejauh sejengkal, lantai buat daripada tembaga, seorang ibu yang sayang kepada anak yang baru lahir ni sanggup untuk meletak anaknya dekat bawah, untuk letak dekat lantai, lepas tu dipijak anak dia supaya tidak terasa panas ataupun kurang panas daripada panasnya lantai tembaga bila berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Faham? Sebab tu kita, benda yang paling kita cinta ialah apa? Ialah diri kita sendiri. Kan? Kalau kita kawan-kawan punya baik punya kawan lah, memang tidur sama, makan sama, mandi sama, tandas semua sama, kan? Sama, kita sama saja. Kan? Datang ustaz, ini siapa ni? Kan? Siapa buat salah ni? Dia Hafiz ustaz. Kan? Tak ada punya kita nak kata saya insya-Allah saya sedia korban. Tak ada. Maka itu ibu dan ayah yang dirahmati Allah. 3 perkara tadi kata Nabi SAW menjadi faktor kepada kita. Kalau kita cinta kepada Nabi SAW, cinta kita pada Nabi SAW ini mesti mengatasi 3 golongan. Yakni yang pertama ialah ayah kita. Cinta pada ayah kita. Cinta Nabi lebih daripada cinta ayah. Cinta kepada anak, cinta anak boleh, tetapi cinta Nabi mesti lebih daripada cinta kepada anak. Yang ketiga, ibu dan ayah dirahmati Allah, ialah cinta kepada seluruh manusia. Kan? Anak kita, saudara kita, kawan kita, cinta kepada Nabi SAW mesti lebih daripada itu. Suatu contoh cinta, satu orang sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Zaid. Dia ni, gelaran dia ni Sahibul Azan. Satu masa dia dekat dalam kebun. Dalam kebun datang anak dia. Anak si Abdullah bin Zaid ni datang kepada Abdullah bin Zaid, memberi satu berita yang mengejutkan. Berita apa agaknya? Apa? Mati apa? Membawa berita yang mengejutkan, iaitu kewafatan Nabi Muhammad SAW. Dia lari masuk ke kebun ayah dia. Ayah, nak bagi tahu Nabi SAW dah meninggal dunia. Apa kata sang ayah? Sang ayah terlampau sedih sebabkan cinta Nabi SAW yang begitu kuat. Bila mendengar berita ini, dia berdoa, ya Allah, butakanlah mata aku agar tidak melihat orang lain selepas aku melihat Nabi SAW. Nabi meninggal, dia sangat rindu, sangat cinta kepada Nabi SAW, sehingga bila dengar berita Nabi SAW meninggal, dia minta dengan Allah, ya Allah, tolong ya Allah, butakan mata aku supaya aku tak dapat nampak benda lain, cuma kekal ingatan aku ini kepada Nabi SAW sahaja. Siapa sedia doa macam tu? Tak sedia ustaz, nak kahwin. Gua kecil-kecil dah nak kahwin dah. Juzuk berapa dah? Adik dan abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana mereka ini mencintai kepada Nabi SAW dengan sebenar-benar cinta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW bagi tahu 3 perkara yang mana kalau satu orang ada 3 perkara ini, dia dapat merasai kemanisan iman.
Iman ini kita dapat rasa manisnya kalau kita ada 3 perkara. Perkara yang pertama, ibu dan ayah yang dirahmati Allah, ialah kita kasih kepada Allah dan Rasul. Pertama apa? Kasih Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Yang kedua, dia mengasihi makhluk semata-mata kerana Allah. Sayang kepada makhluk semata-mata kerana Allah. Boleh tak sayang makhluk? Boleh. Tapi semata-mata kerana Allah. Yang ketiga, dia tidak mahu buat benda-benda kufur atau kembali kepada kekufuran. Faham tak ni? Tak mau buat pada maksiat, benci kepada maksiat, benci kepada kekufuran, seperti mana kita tidak suka untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita kena usaha dalam diri kita untuk mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya. Dan tanda bahawasanya satu orang itu dapat merasai keimanan ialah 3 perkara. Pertama, kasih Allah dan Rasul. Kedua, kasih makhluk kerana Allah. Yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ sajalah. Saya pun dah tak larat dan nak cakap. Ustaz Taufik nak cakap? Anak-anak selawat akhir. Lepas tu kita tutup dan persiapan untuk isyak. Boleh insyaAllah? InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Ibu dan ayah dirahmati Allah, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak surau atas juadah yang Masya Allah sangat-sangat lazat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pemudahkan segala urusan pihak surau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkati kampung ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala satukan hati dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Baik, sebelum diakhiri dengan doa, lupa saya nak bagi benda ni. Ini khusus untuk anak-anak dan juga untuk jamaah bagi mereka yang mampu. Antara amalan-amalan salafus salih, orang-orang dulu, antara amalan orang-orang terdahulu dalam mendekatkan diri mereka kepada Allah. Bulan Syaban ini dah separuh, baki sikit lagi saja kita akan bertemu dengan Ramadan kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan. Satu bulan yang mana amalan sunat diganjari wajib. Satu bulan yang mana pintu neraka ditutup. Satu bulan yang mana orang minta ampun, orang minta jauh dari neraka, orang minta masuk dalam syurga. Satu bulan yang terlampau banyak sangat kelebihan. Maka ibu dan ayah dirahmati Allah, kata guru-guru kita, tanda satu-satu amal itu Allah terima ialah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita untuk buat amal yang satu lagi. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan sembahyang maghrib tadi ialah Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk kita sembahyang isyak sekejap lagi. Faham? Itu contoh kata ustaz-ustaz kita dulu. Tuan-tuan, pak guru kita, guru kita kata dulu, tanda Allah Subhanahu Wa Taala terima satu-satu ibadat, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita untuk buat ibadat yang seterusnya. Ibu dan ayah dirahmati Allah, dalam membuat persiapan untuk bertemu dengan Ramadan, kita dah buat dah sebelum ini, khataman Qurannya, puasanya, zikirnya, itu dan ini. Sekadar satu penambahan lagi saja. Ialah orang-orang salafus saleh dulu, orang-orang soleh dulu, bila sampai nisfu Syaban ini, mereka akan sembahyang 4 rakaat setelah Isyak. Nanti pakat-pakat bila dah balik rumah masing-masing, balik asrama masing-masing, mandi dulu, siap mandi. Kalau mampu untuk bangun tahajud, falyatafaddal. Tak mampu Ustaz, aku ni jenis bom meletup pun memang tak bangun. Siap-siap mandi terus. Mandi, dah mandi pakai minyak wangi. Minyak wangi tak ada, pergi pinjam kawan, pergi beli wangi-wangi, pergi cari tempat seorang-seorang sembahyang. Seorang-seorang tu jangan pergi asrama perempuan. Seorang-seorang tu pergi dekat surau ke, dekat tempat wakaf-wakaf ke, bawah pokok seorang-seorang ke, atas pokok ke, atas pokok pakai baju putih, ingat orang lain. Pergi situ sembahyang 4 rakaat. Rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah waladhdallin, amin. Lepas tu Qul huwallahu ahad 25 kali. Berapa kali? 25 kali. Lepas tu rakaat kedua, Fatihah Qul huwallahu ahad 25 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu lagi 2 rakaat, Fatihah Qul huwallahu 25 kali, Al-Fatihah Qul huwallahu 25 kali. Berapa kali ikhlas? Semua berapa? 100. Sebahagian orang-orang saleh dulu, diorang buat macam gitu. Ada orang saleh diorang tak buat macam gitu. Dia buat 100 rakaat. Fatihah Qul huwallahu, Fatihah Qul huwallahu 100 rakaat. Kalau mampu buat macam tu pun falyatafaddal. Ini tujuan apa? Untuk membuat persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Sebab Ramadan sekejap lagi nak tarawih, nak baca surah panjang-panjang, nak baca surah panjang-panjang. Bulan Ramadan kita nak khatam 30 juzuk Quran dalam sembahyang tarawih kita. Jadi mula exercise daripada malam ni. Boleh tak ni? Siapa tidur dekat katil, lepaskan semut merah. Jadi semua pakat-pakat buat jadual. Yang anak-anak dan juga mak-mak. Mak-mak pun pakat-pakat dengan ayah-ayah, pukul berapa nak sembahyang. Sembahyang sunat biasa, Fatihah Qul huwallahu sejumlah 100 kali. Fatihahnya 4 kali, ikhlasnya 100 kali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik. Ustaz, apa dalil? Tolong. Penat tak payah cakap pasal dalil. Kita pergi ke Madinah. Kat Madinah ada satu orang anak saya tu, dia pakai badge, dia pakai lencana.
Hayun fi qulubina. Kan ada cok kasut Nabi SAW. Datang budak Madinah datang kat saya, Syahada, bid'ah. Aku cukup lah kat Madinah dah macam tu. Kat sini tak payah. Cukup. Baca Fatihah, baca Ikhlas, buat persiapan untuk menghadapi Ramadan, supaya tak terkejut nanti pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk dari kelemahan diri sendiri. Minta ampun dengan Allah, minta maaf dengan ibu, ayah, adik dan kakak sekalian. Kalau ada salah silap boleh jumpa saya, tegur saya insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk dari diri saya sendiri. Minta ampun dengan Allah, minta maaf dengan semua. Kita jumpa insya-Allah dalam majlis-majlis yang akan datang. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله